Okay, kita tengok example 11. So, dia kata the density of 14.5 mol dm³ of nitric acid is 1.42 gram per cm³. Okay, so first awak kena tengok maklumat yang dia bagi berdasarkan unit dulu. Okay, so unit kat sini dia bagi mol per dm³. So, mol per dm³ bermaksud mol per volume lah. Okay, mol per volume rujuk kepada this one adalah molarity. Okay, gram per cm³. So, this one is gram per cm³ bermaksud mass over volume. So, mass over volume adalah density. Okay. Okay. So, kita kena tahu pula. Okay, itu yang pertama. Kita kena tengok. The second one is kita kena tahu siapa solute, siapa solvent dan siapa solution. Okay. So, yang ni dia kata of nitric acid. So, dia tak cakap apa-apa. Dia tak cakap nitric acid solution ke apa. So, it means that this one adalah solute. Okay. Calculate the molality of the nitric acid solution. So, ini refer pada solution. So, dia tak bagi apa-apa maklumat pasal solvent. Okay. So, how to answer these questions is, okay, first step, awak kena tahu dulu sama ada soalan ini perlukan assume ataupun tidak. Okay. Saya senang je nak bagi tahu awak. Okay, sebelum ni, saya dah bagi tahu, saya dah bagi tahu berkenaan dengan this one. Okay, this one. Okay, saya ada cerita berkenaan dengan assumption ini. Okay, so molarity, assume, molality, ni semua kena assume. Cuma mole fraction dan density sahaja yang tak perlu assume. Okay, so kalau soalan dia bagi maklumat berkenaan dengan molarity partner dengan density, ataupun molality partner dengan density, percentage by mass partner dengan density, ataupun percentage by volume partner dengan density, bermaksud maklumat dia tak cukup. So, kita kena assume. Okay? So, salah satu daripada concentration ni, dia partner dengan density, memang kita kena assume. Okay. So, back balik kepada soalan ni tadi. So, dia bagi maklumat molarity dan density. Bermaksud maklumat tak cukup. Kenapa maklumat tak cukup? Okay. So, kita boleh tengok kepada, okay, step dululah. Okay, whatever pun kita kena start dengan step yang pertama. So, step yang pertama, you have to come out dengan formula. So, formula yang dia bagi adalah molarity. So, keluarkan dulu formula of molarity. Okay. So, molarity adalah N solute over dengan V solution. So, must be in liter ataupun dm³. Okay, ini satu part. The second part is dia bagi maklumat berkenaan dengan density. So, come out dengan density. Okay, this one, molarity dia bagi 14.5 lah. Okay, so density. So, density adalah mass of solution over V of solution. Sama juga dengan dia bagi 1.42 gram per cm³. So, dia suruh calculate the molality. So, kita kena keluarkan formula molality pula. Molality sama juga dengan N solute over dengan mass of solvent must be in kg. Okay. So, itu step yang pertama. Kita keluarkan dulu formula. Okay. Step yang kedua. Step yang kedua, saya dah cakap tadi kita perlu assume. Tapi kalau awak nak tengok juga sama ada dia, kenapa kita perlu assume? Okey, kita tengok dia molality kat sini N solute. N solute. Ada tak maklumat berkenaan dengan N solute yang kita boleh dapat? Kita cuma ada maklumat molarity. Kita cuma ada maklumat
density. So, kita tak tahu V solution dia berapa. So, kita tak boleh nak masukkan dalam N solute. Mass of solvent. Mass of solvent pun tak ada kaitan. Tak ada maklumat berkenaan dengan solvent pun dia bagi kat sini. So, maklumat tak cukup. Sebab tu kita assume. Okay? Sebab tu saya cakap, saya tak nak awak tengok soalan. Awak just tengok je. Kalau dia molarity ataupun part of concentration tu molarity, molality, percentage by mass, percentage by volume, dia partner dengan density, confirm kena assume. Okay? So second one kita kena assume. Kita dah tahu dah. Kita memang perlu assume. Kita buat assumption lah kat sini. Assumption. Okay, kita nak assume. Kita nak assume. Kita bukan boleh suka-suka hati assume. Okay. So, kita nak assume. Kita kena tengok kepada jadual yang saya bagi sebelum ni. So, kat sini molarity dengan density. So, kita tahu density kita tak boleh assume. Molarity saja yang kita boleh assume. Kita tak boleh lah nak assume pada molality. Sebab molality ni kita nak cari. Okay. So, kita akan assume pada molarity. Kita tak akan assume pada density. Density tak boleh assume. Okay. So, confirm dah kita akan ambil. Kita akan assume pada molarity. Nak assume yang mana? So, saya dah cakap dah. Kita akan assume yang bawah. Okay. So, mesti assume volume of solution tu mesti 1 liter ataupun 1 dm cube. So, bila kita dah assume, kita boleh terus masuk lah. So, mole of solute kita tak tahu berapa. Okay. Volume of solution kita dah assume. Sama juga dengan 14.5 mole per liter. Okay. So, per liter cancel. So, kita dapatlah N solute dia adalah 14.5 mole. So, kita dah boleh terus masuk kat sini. Kita dah ada maklumat dah. N solute adalah sama juga dengan 14.5 mol. Sekarang kita nak cari pula maklumat berkenaan dengan mass of solvent. So, sekarang ni ini solute. Okey, sekarang ini solution. Okey. So, kita tahu solute plus dengan solvent. So, kita akan dapat solution. Okey, sekarang ni aim kita nak cari mass of solvent lah untuk dapatkan nilai molality. So, kita nak dapatkan, kita nak dapatkan mass of solvent. So, bermaksud kita kena cari mass of solvent. So, bila mass, kat sini pun kena mass of solute, kat sini pun kena mass of solution. Okay. So, kat mana kat sini maklumat yang dia bagi dekat sini? Okey, maklumat yang dia bagi dekat sini yang menunjukkan ada mass of solution. Kat sini ada mass of solution. So, kita kena cari mass ni pada density. Okey. So, mass of solution over dengan V solution memang kita dah assume tadi. Okey, syarat dia mesti assume satu kali sahaja. Okey. So, volume of solution dia adalah 1 liter. Tapi kat sini, gram per cm cube. So, bermaksud mass of solution ni dalam gram, ini dalam cm cube. So, yang ini 1 liter. Kita tak boleh letak 1 kat sini. Sebab kita assume 1 liter. 1 liter bersamaan juga dengan 1000 mililiter ataupun 1000 cm cube. So, bermaksud kat sini adalah 1000 cm cube. Bukan 1. Okey? Okey. So, ini adalah sama dengan 1.42. So, kita dapatlah mass of solution sama juga dengan, okey, 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. So, 1420 gram mass of solution. So, kat sini kita dah tahu dah. Ni 1420 gram. Mass of solvent yang memang kita nak cari. Okey, tak tahu. Mass of solute. Boleh cari tak mass of solute kat sini?
Okay, kita ada maklumat berkaitan dengan solute kat sini. So, mole solute. So, kita tahu nak cari mass of solute sama juga dengan mole darab dengan molar mass lah. Daripada triangle yang kita belajar. Ni mass, ni mole, ni molar mass. Nak cari mass, ini kena darab lah. So, mole kita 14.5 kali dengan molar mass. Molar mass of solute. Solute tu siapa tadi? Solute tu adalah HNO3. So, hidrogen adalah 1, nitrogen 14, oksigen 16 kali dengan 3. So, calculate dapat berapa molar mass dia. So, 15 plus 16 times 3. So, this one is 63 times dengan 14.5. So, kita dapat 913.5 gram lah. Okay. So, mass of solute adalah 913.5 gram. Maka, kita boleh carilah berapa mass of solvent. 1420 minus 913.5. So, kita dapat 1420 minus answer. So, kita dapat 506.5 gram. So, kita boleh masuk kat sini. 506.5. Ini dalam gram. Syarat dia mesti dalam kg. So, bila dalam kg, kena convert lah. Sekali dengan 10 kuasa negatif 3. So, ni dalam kg lah, bahagi 1000. Okay. So, dapatlah 14 and this one is divided by 1000 dulu. 0.506 14.5 divided by 0.506. So, dapatlah 28.66 molar ataupun dalam unit mole per kg. So, this is the answer. Okay. So, kita akan buat lagi satu soalan, satu contoh soalan lagi. Okay. Saya stop dulu.